Didik TV KPM. Cuba Irfan tengok botol tu. Itu botol bahan kimia tu. Bahaya ke cikgu kalau tak boleh buka suka hati kan? Inilah yang kita nak tengok hari ni ni. Okey. Bahan kimia, kita tak tahu semua bahan kimia yang ada di dunia ni. Betul. Kan. Jadi apa yang kita tahu ialah simbol-simbol amaran dia panggil. Cuba Irfan angkat satu Angkat botol. satu. Cuba tunjuk. Simbol. Apa simbol maksud X ni? Jadi daripada simbol ni barulah kita tahu macam mana cara nak mengendalikan bahan-bahan ni. Okey. Jadi hari ni sekarang saya nak tunjukkan beberapa simbol yang biasanya ada di dalam makmal sains. Baik. Jom kita mulakan cikgu. Kita tengok. Okey. Yang pertama tadi macam yang Irfan tunjuk tadi, simbol tanda X, tanda pangkah ni. Ini maksudnya bahan merengsa. Maksudnya cikgu? Bahan merengsa maksud dalam tu ada bahan merengsa yang boleh menghasilkan wap atau wasap. Wasap bukan asap. Wasap. Okey, jadi kalaulah bahan ni boleh menghasilkan wap atau wasap, sekiranya terkena mata, boleh jadi pedihlah mata, tekak, hidung boleh sakitlah. Jadi kita bila nak handle bahan-bahan yang macam ni perlulah dikendalikan di dalam kebuk wasap. Kebuk wasap. Kebuk wasap. Dan janganlah kita bila buka tu, cuba sini. Okey, selepas bagi cikgu dulu. Janganlah, Bani nak buka tak Bani saya? Janganlah buka tu muka. Macam ni muka kita duduk depan dia. Macam mana cara nak buka yang betul cikgu? Mungkin buka menghala ke Okey. tempat lain. Dan tak perlulah kita nak cium. Jangan cium bahan kimia, bahaya rekan-rekan. Tadi kan dah tengok peraturan makmal, tidak dibenarkan mencium, menghidu bahan kimia. Ini merengsa. Contoh bahan merengsa ni ialah kloroform, amonia, antara contoh bahan. Baik. Okey. Kemudian kita ada ni. Bahan radioaktif. Bahan radioaktif dengan simbolnya macam ni. Okey. Bahan radioaktif ni menghasilkan sinaran radioaktif yang boleh menyebabkan kanser. Kanser cikgu. Jadi kita perlu alert lah. Ni bahan radioaktif. Jadi kita janganlah suka-suka hati buka, dan kita pun di tingkatan 1 tak adalah melibatkan bahan radioaktif ni. Contoh bahan radioaktif ialah plutonium, uranium. Dia ada cara penyimpanan dia yang khas lah. Ada bekas dia yang khas untuk radioaktif. Kemudian kita ada bahan mengakis. Ini bahaya juga cikgu kalau guna tangan ni. Betul. Bahan mengakis ni sekiranya terkena kulit, terkena mata, kena cuci dengan air yang banyak. Okey. Boleh menyebabkan mengakis lah. Ni biasanya asid atau alkali yang pekat. Akali yang pekat. Baik. Okey. Jadi biasanya kalau kita nak guna bahan-bahan kimia ni, kita gunakan, kalaulah nak mengambil pepejal tu, kita gunakan spatula. Spatula, okey. Spatula. Sini Cuba ya? angkat Okey. Irfan. Ini adalah spatula Ya. cikgu Jangan guna tangan pula, okey? Tak boleh guna Tak boleh guna tangan. tangan. Guna spatula. Okey. Kemudian kita ada simbol macam ni. Terkorak ni cikgu. Takut tengok kan? Bahan beracun atau toksik. Jadi boleh juga menyebabkan tangan kita, sekiranya terkena tangan, boleh menyebabkan kegatalan pada tangan. Dan semestinya jangan cuba untuk kita makan juga. Tak boleh makan, tak boleh minum. So kita tak tahu kan. Kadang-kadang mungkin kelas sebelum tu dah guna bahan-bahan ni. Jadi kita mungkin hari tu kelas kita tak guna bahan ni semua, tapi itulah disebabkan inilah kita dilarang makan, minum di dalam kelas. Dan penting juga cikgu untuk kita kemas kembali selepas digunakan. Ya, Sebab kalau kita biar macam tu, mungkin rakan kita tak tahu ni barang apa sebenarnya. Betul. Lepas tu dia ambil, dia makan. Jangan. Kesian kawan kita. Sebab tu kita ada peraturan dalam makmal. Contoh bahan beracun atau toksik ni ialah merkuri, Okey. klorin. Merkuri ada di dalam termometer. Ada termometer yang menggunakan merkuri. So kita ada ni, janganlah bermain-main. Merkuri ni memang kalau termometer pecah, jatuh merkuri memang nampak cantik. Kadang suka nak bermain dengan dia. Ini bahan beracun atau toksik. Ini bahan mudah meletup. Bahan mudah meletup. Contohnya gas hidrogen, gas butana. Kita rasa macam
gas je kot kan. Gas je tapi dia mudah meletup. Jadi kalau mudah meletup ni kita janganlah dekatkan dengan sumber-sumber api. Kadang-kadang bahan-bahan ni semua kita rasa macam oh ini pepejal je, ini tak ada kena api pun. Tapi ada bahan kimia yang meletup, yang terbakar dengan kena air je. Oh, ada juga air, dengan kena air dia boleh terbakar. Bukan semestinya kena api. Contoh bahan kimia yang mudah terbakar, sekiranya kena air. Macam lithium, natrium, itu semua logam. Tapi kena air, dia boleh terbakar dalam air. Jadi kalau terkena tangan kita kan nanti berpeluh. So bolehlah macam melecur tangan. Janganlah kita guna tanpa sebarang alatan yang sesuai, cikgu ya. Ya betul. Sebab itulah antaranya kita boleh gunakan spatula, boleh guna forceps, boleh guna pakai sarung tangan. Okey. Boleh pakai baju keselamatan, baju makmal tadi. Ini ialah kebuk wasap. Kebuk wasap ni biasanya adalah di makmal kimia. Nanti kita boleh gunakan bahan ni, cikgu ya? Bahan-bahan yang menghasilkan wap, menguap, kita gunakan dalam kebuk wasap. Macam cara ni, cikgu? Kebuk wasap ni kita masukkan tangan kita je dalam kawasan area ni. Kemudian tutupkan cermin tu. Kita ada Swiss lah, dia akan sedut gas tu naik ke atas. Naik ke atas lah, macam exhaust fan gitu kan keluar di kan. Dapur, kan? Okey. So, ini adalah simbol-simbol amaran yang biasa terdapat di makmal sains lah. Ada banyak lagi simbol amaran, tetapi ini makmal sains kalau tingkatan 1 kita gunakan dengan bahan kimia yang kurang bahaya dulu kan. Pengenalan tingkatan 1. Okey. So ada 6 tadi. Bahan mudah merangsa, bahan mudah terbakar, bahan radioaktif, bahan mengakis, bukan menghakis. Ya, jangan salah. Ni mengakis. Dan bahan mudah meletup. Okey, boleh Irfan? Boleh, cikgu. Boleh. Ada 6 je. Ada 6 je. InsyaAllah saya ingat. Okey, Irfan. Kita tengok test sikit ni. Kalau dah faham tadi, boleh ingat semula ni. Okay. Ini kalau macam ni gambar apa? Bahan macam mana? Mudah meletup. Ni radioaktif, mengakis. Bagus. Hebat ni. Okey. Simbol-simbol berikut boleh didapati pada botol reagen. Botol macam tu kita panggil botol reagen. Ada simbol-simbolnya. Sebab tu bila kita nak guna, kita baca simbol tu dulu. Okey. Di dalam makmal sains, padankan simbol berikut dengan penerangannya. Ada menyebabkan mutasi sel dan kanser tadi. Bahan mana tu? Yang itu bahan radioaktif. Radioaktif. Yang mana satu simbol radioaktif? Nombor kedua, cikgu. Betul, Irfan. Boleh ingat tak apa contoh bahan radioaktif ni? Bahan radioaktif contohnya adalah plutonium, uranium dan uranium. Okey, mengakis sekiranya terkena pada permukaan kulit. Yang ketiga, cikgu. Mengakis. Nampak ni gambar tangan ni dah tinggal separuh dah jari dia tu. Alamak, tinggal separuh dah bahayanya. Ni asid pekat, kali pekat ni. Di makmal kita ada beberapa asid yang biasa. Asid sulfurik, asid nitrik, asid hidroklorik. So, kena berhati-hati jangan sampai terkena tangan. Okey. Meletup pula dah. Okey. Terkena haba, terdedah pada tak ada haba. Yang atas sekali, cikgu. Yang atas lah. Meletup nampak. Okey, contoh bahan mudah meletup, gas hidrogen, gas butana. Gas butana ni sebenarnya bukanlah gas yang asing. Ada di dalam tong gas memasak tu di rumah. Ada gas butana. Ada dalam tu. Baik. Maknanya dalam dekat kita punya gas tu ada tak simbol ni, cikgu? Ada. Boleh ni kita tengok balik macam mana. Meletup. Kan? Kalau mudah terbakar, petrol. Kan kita pergi stesen minyak kan ada simbol tu. Simbol mudah terbakar. Okey, ini beberapa. Cantik ni. Okay, ada bunga gambar api. Di bawah menunjukkan pertunjukan bunga api semasa sambutan Tahun Baru. Bahan yang diguna untuk membina bunga api ni menggunakan bahan letupan yang lemah. Okey. Okey. Baik. Bahan Y, katalah di makmal ada bahan Y tu, ialah satu bahan yang digunakan untuk menghasilkan bunga api tadi.
Okey, bahan letupan yang lemah ya cikgu? Baik. Yang mana simbol antara berikut tanda kan tik bagi simbol amaran yang sesuai. Tadi keyword dia apa? Dia kata sini bahan letupan yang lemah. Maknanya dia berkaitan dengan letupan. Yang mana? Kalau meletup mana simbol? Nombor 2 cikgu. Betul. Bahan letupan. Sebab kalau yang pertama itu mudah terbakar. Mudah terbakar. Yang ketiga itu bahan yang mengakis. Mudah meletup. So saya bagi contoh tadi yang mudah meletup tu gas hidrogen, gas butana. Tapi dalam pembuatan bunga api adalah benda-benda lain lagi. Cuma di keyword di situ dia gunakan bahan mudah meletup. Mudah meletup simbol ni. Baik. Itu saya kata tadi kita ada sangat banyak bahan kimia dan bukan semua bahan kimia tu kita tahu. Jadi apa yang kita boleh tahu ialah label simbol amaran tu kita tahu. Jadi bila kita tengok simbol macam ni, kita tahu ini mudah meletup, mudah terbakar. Jadi kita tahu cara nak mengendalikan bahan-bahan ni. Baik. Walaupun mungkin kita tak kenal bahan kimia tu apa. Didik TV KPM